Kau telah rock hatiku sayang, kau telah rock hatiku sayang. Hey! Ketika aku keluar, berjalan di kota raya, melihat sini sana dengan ikan lima, hingga sedap dompetku. Assalamualaikum, bersama saya Cikgu Umi. Kita akan teruskan sesi pembelajaran kita secara maya. Okey kelas, so pada hari ini kita akan sambung dengan tajuk kita iaitu pengoksidaan dan penurunan. Pada hari ini kita akan tengok tindak balas redox, iaitu pengoksidaan Fe2+ kepada Fe3+, pengoksidaan ferrum 2+ kepada ferrum 3+. Okey, nampak tak? Fe2+, tiba-tiba dia jadi Fe3+. Nombor pengoksidaan dia bertambah. Apabila nombor pengoksidaan bertambah, ianya adalah pengoksidaan. Kalau nombor pengoksidaan dia berkurang, dia adalah proses penurunan. Okey, untuk kita tengok daripada Fe2+ kepada Fe3+, eksperimennya sangat ringkas, iaitu dalam satu tabung uji ada larutan ferrum klorida. Dalam satu tabung uji ada larutan ferrum klorida. Kemudian kita tambah air bromin yang berlebihan ke dalam larutan tersebut. Lepas tambah air bromin, kita akan tambah sedikit larutan aqueous natrium hydroxide NaOH. So ada tiga larutan dalam tabung uji. Yang pertama ferrum klorida, kemudian kita tambah air bromin, kemudian kita tambah sodium hydroxide NaOH. Tengok apa yang berlaku apabila kita tambah larutan tersebut. Akan terhasilnya mendakan perang. Tengok keputusan dia. Larutan hijau bertukar kepada perang. Ferrum klorida sebenarnya warna hijau. Bila kita tambah bromin dan tambah NaOH, dia akan bertukar menjadi perang. Okey, apabila natrium hydroxida ditambah, mendakan perang terbentuk. Ini menunjukkan bahawa ion ferrum 2 dioksidakan kepada ion ferrum 3. Okey kelas, faham? Dalam sebuah tabung uji ada ferrum klorida yang warna hijau. Kemudian dalam tabung uji itu kita tambah sedikit air bromin dan NaOH. Larutan hijau bertukar menjadi perang. Apabila larutan hijau bertukar menjadi perang, ianya sah bahawa Fe2+ telah bertukar kepada Fe3+. Kesimpulannya, Fe2+ warnanya hijau, Fe3+ warnanya perang. Okey, boleh faham? Kita tengok slide seterusnya, itu muka surat 16. Daripada maafkan cikgu, muka surat 17. Daripada Fe3+ kepada Fe2+, daripada Fe3+ kepada Fe2+. Nampak tak nombor pengoksidaannya berkurang? Maksudnya ianya mengalami penurunan. Okey? Bila dia mengalami penurunan, dia terbalik. Dia terbalik dengan Fe2+ kepada Fe3+. Daripada Fe3+ tadi warna apa? Warna perang. So, bila dia jadi Fe2+, dia akan bertukar menjadi warna hijau. So, ingat dalam kepala awak, Fe2+, ion 2+, ferrum 2+, warnanya hijau. Ferrum 3+, warnanya perang. Okey, boleh? Okey, kita tengok penerangan proses pengoksidaan daripada ferrum 2+ kepada ferrum 3+. Ion ferrum 2 kehilangan satu elektron dan dioksidakan kepada ion ferrum 3. Nampak daripada Fe2+ dia jadi Fe3+, dia release one elektron, dia hilang satu elektron, dia derma satu elektron. Kita kena pastikan both kiri dan kanan nombor pengoksidaan mesti sama. Elektron nilai dia negatif 1. Okey, negatif 1. So sini 2+, Fe3+, 3+ kan, sini 2+, 3+. So kita kena tambah satu elektron, kena letak elektron sini, tolak satu, baru jadi 2+. So both side akan jadi ni positif 2, ini positif 2.
Okey, faham? Ini dah form 4 dah belajar dah ni. Okey. So tengok nombor pengoksidaan dia daripada 2 positif jadi positif 3. 3 positif tu nombor pengoksidaan bertambah, ianya proses pengoksidaan. Okey, tengok bromin pula. Bromin dia Br2. Nombor dia, cikgu kata kalau atom dia punya nombor pengoksidaan adalah kosong. Atom direct from periodic table, nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Tiba-tiba dia jadi Br minus. Bila kita balance kan persamaan ionik kita macam ni, Br2 plus 2E akan menghasilkan 2Br minus. Bila kita tengok nombor pengoksidaan sini kosong, sini negatif 1, tapi ada 2 dekat depan, so darab dengan 2. So sini kosong, sini negatif 2. Kita kena balance both side. Kalau sini negatif 2, sini mesti negatif 2 juga. Nak jadikan dia negatif 2, kita tambah 2 elektron. Cikgu kata elektron nilai dia negatif 2. So bila tambah 2 elektron jadi negatif 2. Sini negatif 2, sini pun akan jadi negatif 2. Both side dah seimbang, dah balance nombor pengoksidaan dia. Okey, boleh faham? So, nak buat persamaan ion, kita boleh guna cara potong. Ini form 4 dah belajar, cikgu tak nak ulang, tapi dalam kelas real nanti cikgu akan revise semula supaya lebih senang kamu tengok. Okey? Okey kelas, cikgu akan summarizekan secara overall apa yang kita belajar tadi, iaitu perubahan ion Fe2+ kepada ion Fe3+. So, cikgu kata dalam tabung uji tadi mesti ada larutan ferrum klorida. Sebenarnya tak kisah kamu nak guna ferrum klorida boleh, nak guna ferrum sulfat pun boleh. Dah letak larutan ferrum klorida dalam tabung uji, kemudian tambah sedikit air bromin. Setelah tambah air bromin, sebenarnya kamu panaskan sikit. Apabila kamu panaskan sikit, baru kamu tambah larutan natrium hidroksida. Okey, pemerhatian yang akan kamu nampak adalah larutan hijau ferrum klorida akan berubah menjadi perang. Kenapa dia berubah menjadi perang? Inference dia, sebab dia. Kenapa dia berubah daripada hijau kepada perang? Kerana ion Fe2+ bertukar menjadi ion Fe3+. Apabila larutan natrium hidroksida ditambah, mendakan perang. Tadi larutan hijau bertukar jadi larutan perang. Tiba-tiba bila kamu tambah NaOH, mendakan perang terbentuk. Mendakan tu maksud ada pepejal, ada yang tak larut terbentuk. Okey, mendakan perang terbentuk dan tidak larut. Kenapa? Apa mendakan perang tu? Okey, bila mendakan perang terbentuk, maksudnya ion Fe3+ disahkan terbentuk. Maksudnya ini adalah confirmatory test lah. Ujian pengesahan, nak tahu, nak confirmkan betul ke Fe3+ yang terbentuk tu bukan Fe2+ masih Fe2+ ke tak. Bila mendakan perang-perang yang terbentuk itu confirm itu adalah Fe3+. Okey, faham? So tengok pula, tadi Fe2+ kepada Fe3+. Kita tengok pula daripada Fe3+ kepada Fe2+. Daripada Fe3+ kepada Fe2+. Okey, daripada Fe2+ kepada Fe3+, ianya adalah pengoksidaan. Tetapi daripada Fe3+ kepada Fe2+, ianya adalah proses penurunan. Kita tengok eksperimen dan explanationnya. Okey, so dalam tabung uji, kamu ada larutan ferrum klorida. Larutan ferrum klorida. Okey, dalam tabung uji kamu ada larutan ferrum klorida. Okey, dalam tabung uji kamu ada larutan ferrum 3 klorida. Kalau untuk tadi kamu guna ferrum 2 klorida, tapi sekarang kamu guna ferrum 3 klorida dalam tabung uji kamu. Tapi step kedua kamu tambah sedikit serbuk zinc. Tadi kamu tambah air bromin, tapi daripada Fe3+ jadi Fe2+, kamu tambah serbuk zinc. Tak boleh tambah air bromin. Kenapa? Okey, cikgu akan explain sebentar lagi. Lepas tambah zinc, kamu akan tambah NaOH. Sama juga macam tadi. Cuma tadi kita letak ferrum 2 klorida, tambah air bromin, baru tambah NaOH. Tapi untuk Fe3+ kepada Fe2+, kamu guna ferrum 3 klorida, kamu tambah serbuk zinc, baru kemudian tambah larutan NaOH. Tengok pemerhatian yang berlaku. Larutan perang FeCl3 iaitu ferrum 3 klorida, sebab tu FeCl3. Kalau ferrum 2 klorida, dia akan jadi FeCl2. Okey, larutan perang FeCl3 berubah
kepada hijau. Sedikit serbuk zinc larut. Serbuk zinc yang kamu tambah tadi, dia agak larut dalam larutan tersebut. Okey, kenapa dia daripada perang berubah kepada hijau? Sebab Fe3+ bertukar kepada Fe2+. Aku kata Fe3+ warna perang, Fe2+ warna hijau. So apabila perang berubah kepada hijau, maksudnya ion Fe3+ bertukar kepada ion Fe2+. Okey, apabila larutan natrium hidroksida ditambah, mendakan hijau terbentuk dan tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Kenapa mendakan hijau terbentuk? Sebab ion Fe2+ disahkan terbentuk. Confirm itu adalah Fe2+. Okey, sekarang cikgu akan explain kenapa kalau proses pengoksidaan kita guna air bromin, proses penurunan kita guna serbuk zinc. Sebab kamu kena back to basic. Ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Tengok balik, apakah maksud ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan adalah bahan yang mengoksidakan bahan lain. Dalam pada masa yang sama, ianya mengalami tindak balas penurunan. Manakala ejen penurunan adalah bahan yang menurunkan bahan lain. Dalam masa yang sama, ianya mengalami tindak balas pengoksidaan. So, kalau bahan tu mengalami pengoksidaan, ianya adalah ejen penurunan. Kalau ianya mengalami penurunan, ianya adalah ejen pengoksidaan. Dia oppose. Okay. So, cikgu senaraikan beberapa ejen penurunan dan ejen pengoksidaan yang sangat familiar dalam silibus kita. Okay. So, ejen penurunan ada magnesium, serbuk magnesium, serbuk zinc. Okay. Sulfur dioksida, H2S, Na2SO3, larutan kalium iodida, larutan ferrum sulfat, ianya adalah ejen penurunan. Selain itu, ejen pengoksidaan yang sangat biasa kita guna, yang familiar adalah air klorin, air bromin. Nampak? Air bromin adalah ejen pengoksidaan. Seperti magnesium ataupun zinc adalah ejen penurunan. Okey. So, larutan KMnO4, larutan K2Cr2O7 adalah ejen pengoksidaan yang sangat familiar. Kamu catat sikit ni dalam nota kamu, buat table macam cikgu buat, tulis dekat buku kamu dan familiarkan dengan ejen penurunan, ejen pengoksidaan ni. Okey. So, buka modul kamu dekat muka surat. Buka modul kamu muka surat 26 sampai 29. Cuba selesaikan. Kalau kamu ada masalah, boleh terus tanya cikgu di WhatsApp.